Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika adh-dhikr litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu, wahai Nabi, az-zikr. Az-zikr ini salah satu daripada nama Al-Quran. Litubayyina lin-nas, untuk apa? Untuk kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menerangkan Al-Quran itu. Litubayyina, litashraha, litufassira, lituwaddiha, untuk menerangkan, mentafsirkan Al-Quran itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berhak untuk menerangkan Al-Quran itu, menyampaikan dan mentafsirkan Al-Quran itu. Amatlah tidak kena dan tidak betul kalau orang yang menerima Al-Quran tapi dia tidak terima hadis. Kerana hadis adalah penerangan kepada Al-Quran itu, syarah kepada Al-Quran itu. Dan tugas menerangkan Al-Quran itu diwarisi oleh para ulama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris kepada para anbiya. Para anbiya ini mereka tidak mewariskan harta pusaka dalam bentuk material, dalam bentuk harta duniawi, benda-benda, barang-barang perkakas tanah dan sebagainya. Tetapi mereka mewariskan ilmu, dan ilmu itu diwarisi oleh para ulama. Dan para ulama juga mewarisi kerja para anbiya itu, iaitu menyampaikan, menerangkan, mentafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan tafsir-tafsir yang mu'tabar, tafsir-tafsir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang pertama, ayat mentafsirkan ayat. Ayat Quran mentafsirkan ayat yang lain. Ini tafsir yang paling kuat. Tafsir yang selepas itu ialah tafsir daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir yang paling kuat. Kalau tidak menerima hadis, ya, apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk hadis as-sunnah, adalah semuanya mentafsirkan Al-Quran itu. Artinya menolak Al-Quran itu sendirilah. Bagi mereka yang tidak menerima hadis ini, ataupun kita namakan sebagai golongan anti hadis, mereka juga sebenarnya tidak menerima Al-Quran. Dan inilah sebenarnya musuh-musuh Islam sentiasa mencari jalan untuk melemahkan Islam, meruntuhkan Islam itu dengan cara menyerang sumber-sumbernya. Ya. Institusi ulama misalnya, pertama dilemahkan. Mereka tidak mahu menggunakan, mendengar, memakai apa yang diputuskan oleh ulama. Kerana apa? Kerana mereka nak berijtihad sendiri kononnya. Selepas itu mereka serang pula hadis.
Tokoh-tokoh hadis, para sahabat, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diserang hebat. Untuk apa? Untuk meruntuhkan sumber ataupun institusi. Yang kedua. Dan kononnya berpegang kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran perintahkan supaya kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terima. Artinya mereka tidak menerima Al-Quran itu sendiri. Jadi gerakan-gerakan yang seperti itu, aliran-aliran pemikiran yang seperti itu sebenarnya adalah apa? Adalah anti-Islam. Mereka tidak mahu Islam sebenarnya. Tapi berhujah dalilkan apa? Ulama ini manusia biasa. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia. Al-Quran saja yang mutlak. Tapi sebenarnya mereka juga menolak Al-Quran. Nak letak mana litubayyina linnas? Litubayyina ni untuk engkau terangkan wahai Nabi terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, iaitu kepada manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terangkan kepada kita. Nabi wariskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hadis, dalam bentuk as-sunnah yang kita baca, yang kita akan perkatakan insya-Allah sebahagiannya pada malam ini. Baik. Hadis yang seterusnya hadis yang ke 1833 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa. Kalau kita berhenti tuan-tuan dan puan-puan, alif itu balik, dia panggil hamzah qata' sebenarnya. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu balik semula dan dibaca. Tapi kalau kita baca wasal, sambung. Wa'an Abdullah ibni Abi Aufa. Ibni Abi Aufa. Ya? Kalau kita berhenti, wa'an Abdullah, balik semula. Ibni Abi Aufa. Radiyallahu anhuma. Bila sebut radiyallahu anhuma, Abdullah itu Islam. Abu Aufa, ayahnya juga Islam. Dua-dua orang ini adalah para sahabat. Termasuk dalam golongan para sahabat. Huma tu maksudnya dua orang, ya. Itu dipanggil dhamirun muttasilun. Dhamir, kata ganti nama yang bersambung. Huma. Kalau seorang hu, lelaki. Seorang perempuan ha. Dua orang lelaki dan perempuan guna sama, huma, ya. Kalau tiga orang lelaki ke atas hum. Kalau tiga orang perempuan ke atas hunna. Jadi kalau huma ni sama, laki dan perempuan, ya. Radhiyallahu anhuma. Baik. Nama ni nama Abu Aufa ni kunyah harap. Kunyah. Namanya Alqamah, iaitu Abdullah bin Alqamah. Rupa-rupanya ramai para sahabat yang bernama Abdullah ni, tidak kurang daripada 300 orang yang bernama Abdullah. Dalam kitab perawi kepada kitab hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini pun ada 19 orang yang bernama Abdullah. Ya, yang paling terkenal yang al-Abadilah Arba' itulah. Abdullah yang berempat tu. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amrin dan Abdullah ibn Zubair. 4 orang Abdullah yang paling hebat. Baik. Gelarannya ataupun kunyahnya Abu Ibrahim. Abu Ibrahim Abdullah ini pernah menyaksikan Bai'atul Ridwan, terlibat dalam Bai'atul Ridwan ataupun Bai'ah tahta syajarah. Iaitu termasuk para sahabat yang lebih kurang lingkungan 1,400 orang. Sahabat-sahabat ni antara sahabat yang terhebatlah, ya. Bermula dengan 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian bakinya 6 orang sahabat, 10 orang yang dijamin syurga itu, kemudian sahabat yang turut serta dalam perang Badar, sahabat yang turut serta dalam perang Uhud, dan sahabat yang turut serta dalam Bai'atul Ridwan. Ini antara sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang ikut ranking dia punya susunan dia. Lepas itu bawalah terus sampailah sekecil-kecil sahabat. Baik. Meninggal di Kufah pada tahun 86 dan ada 85 hadis. Meriwayatkan 85 hadis dalam kitab-kitab hadis. Abdullah ini tadi.
Qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad wa fi riwayatin na'kulu ma'ahul jarada muttafaqun alaih. Daripada Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami turut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 7 peperangan. 7 peperangan dan kami makan belalang. Dalam satu riwayat yang lain, kami makan bersamanya belalang. Muttafaqun alaih, diittifaqkan, dipersetujui sebagai sahih oleh 2 orang syekh yang terbesar dalam ilmu hadis, iaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. 2 orang ni, bila mereka bersetuju bahawa hadis ini adalah hadis sahih, kita kata muttafaqun alaih. Jadi para sahabat ni makan belalang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Al-maitatan al-jaradu wal-hutu. 2 bangkai itu ialah belalang dan ikan. Macam mana cara dia mati pun boleh dimakan. Tak payah sembelih. Belalang tak payah sembelih. Cabut je kepala itu. Dia keluar sekali dengan perut-perut, ambil bakar lah, nak bakar, goreng pun nak goreng. Nak buat inti karipak pun buatlah. Tuan-tuan biasa makan ni. Belalang. Adik cakap biasa makan. Biasa. Sedap tak? Dia orang kata macam udang. Ya. Bagus katanya makan boleh cerdik. Wallahu a'lam. Saya tak biasa makan. Tak biasa makan dan tak gamak nak makan. Tak gamak nak makan satu hal, itu soal liur. Soal halal ataupun tidak halal, maka dia halal. Halal dimakan. Lepas ni bolehlah pergi cari tangkap belalang belalang kunyit. Dulu waktu kecil-kecil selalu masuk ladang sawit dengan kawan-kawan tangkap belalang kunyit. Mereka makan, saya tak makan. Macam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat para sahabat. Sekali itu Khalid ibn Walid makan bob, biawak padang pasir. Boleh kita kata panggil biawak lah, sebab biji macam biawak padang pasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan, tapi Nabi tidak tegur. Maksudnya haruslah, bolehlah. Dan Nabi sebut sebenarnya ad-dabbu la akuluhu wa la uharrimuh. Dab ini aku tidak makan dan aku tidak mengharamkannya. Artinya boleh makan. Belalang ni nak makan, boleh makan. Dan bangkainya suci dan halal dimakan. Baik. Jarad jarad. Kenapa dia panggil jarad? Li'annahu yujarridul arda fayakulu ma fiha ma 'alaiha. Kenapa dia panggil jarad ni jarad dalam bahasa Arab? Kata Ibnu Duraid, kerana dia penggondol. Dia bila mari dia beramai-ramai itu dia akan gondolkan. Dia mari dia serang padi tu habis kalau ramai-ramai dia. Baik. Serangga haram. Semua serangga haram kecuali ada nas yang datang menghalalkan seperti ni. Belalang ini. Dan binatang-binatang yang melata menyusup dalam lubang, bawa celah-celah akar kayu apa semua kecil, bulu dan sebagainya, juga haram kecuali ada nasnya. Seperti apa? Bobnya tadi ada nasnya. Kumfus ataupun dul-dul, landak halal dimakan. Pasal ada nasnya. Ada nas yang mengatakan halal. Kalau kumfus ni landak kecil. Kalau dul-dul ni landak yang besar. Saya pergi Kuala Terengganu tengok di museum tu, ada bawah tu. Barulah tengok landak. Dulu waktu kecil-kecil makan landak ni, sedap daging dia. Memang sangat sedap daging dia. Memang berbeza dengan daging-daging lain. Bila dah besar-besar ni tengok sendiri landak, rasa tak gamak dah nak makan. Ya. Pergi mari dekat dia kembang duri dia tu. Ada yang bertanya, dia boleh tembak tak duri dia tu? Ada seorang tua tu dia kata, boleh tembak tu. Kita pun takut juga, dia sebenarnya tak boleh.
Ya, landak tak boleh tembak dia punya duri dia. Baik. Nak buat macam mana? Ada dalilnya. Tu kalau kita belajar dalam kitab apa, baca dalam kitab apa, kitab Matla'ul Badrain, ada disebut Yarbu, Samur, apa lagi dan sebagainya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفق عليه. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak sebut mengatakan, kalau ada qala tak apa, daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, tidak disengat, ya, yuldahu ni maksud asalnya disengat orang mukmin itu dalam lubang yang sama 2 kali, ya. Maksudnya disengat ini ialah terkena, kena tipu ke, kena naya ke, 2 kali kena di tempat yang sama. Maksudnya ini masa mungkin dengan modus operandi yang sama, ataupun orang yang sama, tahu dah kaki tipu, percaya juga, duk main lembek tengkol, lembek lidah, apa gulung, percaya juga, lama-lama kena. Ya, orang Islam ini dia cerdik, dia sangat berhati-hati, berawas, maksudnya bukan sangka buruk. Sangka buruk tu berbeza. Berawas maksudnya sangat berhati-hati dan bijaksana. Sebab itu orang Islam kita panggil bijaksana, bukan bijak sini maksudnya, ya. Bijaksana ni dia melampaui batas waktu sebenarnya dan batas dunia, sempadan dunia. Bukan masa depan kita 50, 60, umur 60 tahun, 70 tahun, lepas pencen dan sebagainya. Masa depan kita, masa depan orang Islam ialah di sana. Melampaui masa, artinya maksud saya melampaui masa ialah masa depan dia fikir masa yang tidak ada akhirnya. Melampaui sempadan dunia maksudnya apa? Lepas ke akhirat dia tak fikir hanya duniawi saja. Berartinya orang Islam ni bijak. Kalau ditipu berkali-kali dengan modus operandi yang sama, Allah memang tidak bijaklah, bukan orang mukmin. Dia kata la yuldagul mu'min. Sebab itu dia guna istilah al-mu'min, orang yang beriman. Orang yang beriman yang sebenar dia memang bijak dan berhati-hati. Dia tak terkena, ya. Lalu keluar daripada masjid, jalan, kepijak masuk dalam lubang kaki dia. Mercik air ca hitam naik baju. Pagi esok jatuh lagi dalam lubang yang sama. Tak belajar sungguh ni kata. Lusa jatuh lagi dalam lubang yang sama. Begitulah makna zahirnya, ya, makna zahirnya. Makna yang di sebaliknya, itulah maksudnya. Dalam apa juga, mungkin daripada musuh, mungkin daripada diri sendiri, mungkin daripada hawa nafsu, tipuan-tipuan yang ada, yang kita terjebak sampai beberapa kali. Sekali cukup. Sekali ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Betul. Sekali. Memang itu sudah sunnah kehidupannya, memang begitulah. Ya, biasalah. Dah. Mula-mula kita tengok bukan main lagi, dengan kopiahnya, dengan janggutnya, apa semua, ada pula hitam di dahi dan sebagainya, tasbih tak lepas. Rupanya dia menyamar je, semua orang boleh menyamar tak? Terkena kita sekali. Lepas itu berhati-hatilah. Misalnya, baik. Wa anhu qala. Bila disebut wa anhu, maksudnya apa? An tu daripada, hu tu nya siapa? Nya perawi yang di atas. Perawi hadis di atas siapa? Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Ya, sebab itu kita kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi orang nak lemahkan sumber rujukan Islam itu, dia lemahkan Abu Hurairah ni, maka pribadi Abu Hurairah diserang.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang. Tiga di sini, tiga dia kata. Sama ada orang kita kata ataupun mungkin kelompok, mungkin golongan. Boleh. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkata-kata kepada mereka. Allah tidak cakap dengan mereka pada hari kiamat. Dan tidak melihat kepada mereka. Dan tidak membersihkan mereka. Maksudnya mengampunkan dosa-dosa mereka. Membersihkan mereka daripada dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Ini tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut begini ni, kita kena ambil perhatian. Ini adalah dosa besar. Bila disebut dengan ancaman yang dahsyat begini, Allah tak tengok, Allah tak bercakap, dan Allah tidak ampunkan, dan Allah bagi azab yang sangat pedih. Yang akan datang ni adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa besar. Maksudnya tidak bercakap, tidak melihat. Dia ada dua, secara umum dan secara khasnya. Bukan Allah SWT bila Allah tidak tengok tu Allah tak nampak dia, Allah tak tengok dia. Bukan. Ya. Maksudnya ialah Allah tengok dengan rahmat. Allah tidak tengok dengan rahmat. Allah tidak cakap dengan mereka dengan lembut-lembut. Maksudnya dengan kebaikan. Ya. Bukan tak bercakap terus. Maksudnya begitu tuan-tuan dan puan-puan. Dan wala yuzakkihim, Allah SWT tidak bersihkan mereka. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, antara tiga keadaan ini. Yang pertamanya, esok kita diampunkan, Allah yuzakkihim, artinya Allah bersihkan kita. Maka kita selamat. Ya, Allah ampunkan. Ini yang disebut dalam surah An-Nur, ya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah SWT dia akan bersihkan orang yang dia suka. Dia nak. Ya. Kita nanti yang pertama, Allah SWT ampunkan, selamat kita. Yang kedua, kemungkinan Nabi SAW akan beri syafaat pada kita. Kita akan selamat. Dan yang ketiga, masuk neraka. Allah tak ampunkan, dan Nabi SAW tidak beri syafaat. Hak tiga ni Allah sebut ni, wala yuzakkihim. Ya? Ni kena hati-hati. Siapa dia ni? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Seseorang yang ada lebih airnya daripada keperluan dia di tempat yang bumi yang tidak ada air, dan dia larang musafir ambil air itu. Tak boleh guna air. Di tengah padang pasir misalnya, kering kontang, dia saja yang ada telaga, orang yang lalu lalang itu sangat memerlukan, kafilah datang daripada jauh, nak menggunakan air itu dilarang. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pasal apa ni? Pasal apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia begitu berat sekali dia ni. Langsung tak ada rahmat dalam hati dia. Orang yang tidak ada rahmat dalam hati dia tidak berhak untuk dapat rahmat. Tidak berhak untuk dirahmati. Maka kita akan selamat ni tuan-tuan dan puan-puan di dunia dan di akhirat ialah dengan rahmat Allah semata-mata. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Rahmatlah, kasihlah, sayanglah kepada yang di bumi ini, yang di langit akan mengasihi. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak ada rahmat, dia tidak akan dirahmati. Orang sangat memerlukan, dahaga, dia saja yang ada air, dia tak bagi air itu pada orang lain. Apa tuan-tuan dan puan-puan? Ni. Tadyiqul lil muslimin, menyusahkan orang Islam. Hanya pentingkan diri sendiri. Tak layak dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni.
Wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'da al-'asri fahalafa billahi la akhadhaha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa 'ala ghairi dzalik. Dan seseorang yang menjual barangan pada seseorang yang lain selepas asar, maka dia bersumpah dengan nama Allah untuk dia mengambilnya dengan begitu begini. Fasaddaqahu, dan orang yang nak membelinya itu percaya. Dia kata nak bagi begitu begini apa semua dan sebagainya. Kalau beli ni ada kita bagi begitu begini, macam-macam lah tawarannya. Maka orang yang nak membeli itu, orang yang membeli itu percaya, wa huwa ala ghairi zalik, dia sebenarnya bukan begitu, bukan itu yang dimaksudkan, punya dia kelentong, ya, sampai bersumpah demi Allah, billah, tallahi, wallahi, dia akan beri, la'utiyannaka kadza wa kadza, misalnya kalau dalam bahasa Arab, aku nak beri kau begini begini begini, rupanya dia tipu je, ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan juga nanti. Pasal apa? Dia jual je nama Allah Subhanahu Wa Taala tu murah-murah. Dia nak melakukan barang dia mungkin harga RM30, RM40 ke, harga RM1,000, RM2,000 ke. Nah, dia bersumpah-sumpah. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa ni? Artinya dia merendah-rendahkan, mempermain-mainkan, memperlekeh-lekehkan, tidak ada langsung keagungan dan kebesaran nama Allah dalam jiwa dia. Maka layaklah dia masuk neraka. Dia sebut dia lepas asar tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau lepas zuhur pun serupa juga. Dia sebut lepas asar ni, kata ulama, kerana asar ni istimewa masanya. Masa yang hebat. Kerana lepas asar itulah para malaikat ni berkumpul. Malaikat yang bertugas malam hari, malaikat yang nak bertugas siang tu nak naik. Mereka berkumpul pada lepas asar. Maka pada waktu itu waktu yang istimewa, waktu yang mulia sebenarnya. Tapi kalau lepas yang lain pun kena juga. Kena ya. Kerana ada dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 orang juga dalam riwayat yang lain, bukan dalam hadis ini, bukan serupa dengan hadis ini, cuma yang ketiga ni serupa. Al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib, yang nak melakukan, orang penjual nak melakukan barang dia dengan cara bersumpah-sumpah bohong. Juga Allah SWT tidak pandang pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Dan yang ketiga ni, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi, muttafaqun alaih. Dan seseorang yang berbai'ah terhadap seorang imam, pemimpin dia tidak berbai'ah kecuali kerana dunia. Jika pemimpin itu memberikannya dunia itu, maka dia laksanakan tuntutan bai'ah itu. Bai'ah ni apa? Berjanji sumpah setia, akan tolong, akan bantu, akan taat, ya? Kalau dapat dunia barulah dia taat. Wa in lam yu'tihi minha lam yafi, kalau dia tidak dapat, artinya imam itu tidak berikan dunia itu kepadanya, maka dia tidak tunaikan hak-hak bai'ah yang dia buat. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ni apa ni? Ghish alal imam, ala a'immatil muslimin, tipu, khianat kepada apa? Pemimpin Islam. Baik. Itu dia 3 orang, 3 ataupun 3 golongan yang Allah SWT tidak pandang dan tidak bercakap-cakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, dan mereka akan dapat azab yang sangat pedih. Baik. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripadanya juga, nya tu siapa? Hu tu dhamirun muttasilun ya'udu ila Abi Hurairah, balik kepada Abu Hurairah, dan daripadanya nya Abu Hurairah. Tu kalau kita belajar kitab tu, kalau kitab tutup, kalau belajar kitab pondok dan sebagainya, lalulah Tok Guru sebut itu. Nya ya'udu ila man? Ila madza? Balik kepada siapa tu? Dhamirnya itu. Dhabit. Catat.
buat catatan sikit. Nya tu balik pada orang di atas. Siapa orang di atas? Perawi yang di atas sebelum ini. Siapa dia? Abu Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainan nafkhataini arba'una. Antara dua tiupan sangkakala itu, iaitu mula dia tiup semua mati, dan ditiup kali kedua semua dibangkitkan. Itu dua tiupan sangkakala. Arba'una, 40. Ada 40. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, 40 hari? Masuk 40 tu 40 hari? Qala abait. Maka Abu Hurairah kata abait. Abait ni enggan nak confirmkan. Ya, dia tak mau confirmkan. Mungkin tak pasti ataupun mungkin tak tahu, wallahu a'lam. Qalu arba'una sanatan, 40 tahun, kata para sahabat. Tak puas hati lagi tanya, 40 tahun? Qala abait. Maka Abu Hurairah kata abait. Dia ni tak mau juga, tak mau nak sebut tahun ke, bulan ke, hari ke. Qalu arba'una syahra. Maka para sahabat pun bertanya lagi, arba'una syahra. Mereka yang mendengar hadis ini bertanya lagi, 40 bulan ke? Qala abait. Abu Hurairah tidak jawab. Jawab maksudnya jawab tak mau nak confirmkan. Wa yabla kullu shay'in min al-insani illa 'ajaba az-zanabi fihi yurakkabu al-khalqu thumma yunazzilu Allahu min as-sama'i ma'a fayambutuna kama yambutul baqlu. Muttafaqun alaih. Bukan 40 hari, bukan 40 bulan, bukan 40 tahun. Artinya perawi hadis ini iaitu Sayyidina Abu Hurairah tak jawab, tak confirmkan. Yang pentingnya apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan binasalah sesuatu semuanya daripada seseorang insan itu melainkan ajbaz zanab, ataupun kita panggil tulang sulbi. Ya. Fihi yurakkabul khalq, dan padanya lah disusun semula kejadian manusia, kejadian. Baik. Thumma, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air daripada langit, maka tumbuh mereka itu seperti tumbuhnya setiap tumbuhan yang hijau. Muttafaqun alaih. Artinya semua akan hancur, musnah, ya. Tinggal tulang sulbi. Tulang sulbi ini tidak akan musnah, dan di sinilah kita boleh kata sebagai biji benih lah, biji benih yang kedua. Allah SWT akan turunkan air dan dia tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan yang hijau. Bagaimana, wallahu alam, ini perkara gaib, ya. Tangan saya yang buat begini itu hanya nak dramatikkan saja, bukan begitu. Tuan-tuan jangan salah faham pula, kan begitu pula. Ini perkara gaib, bagaimana hakikat sebenarnya yaumul ba'ats itu, hari kebangkitan itu, wallahu a'lam macam mana. Ya. Yang jelasnya hadis ini kecuali para anbiya, kerana para anbiya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Artinya Allah SWT haramkan bumi ini untuk dia makan, memamah ataupun para anbiya. Tubuh para anbiya dia kekal. Ini manusia macam kita ialah. Juga para syuhada. Baik. Wa anhu, itu insya-Allah kita sambunglah pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina